Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah sekalian? Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk menyambung kembali pengajian kita Jami' Ulum wa Al-Hikam kita yang tergendala selama beberapa minggu. Dan malam ini, bukan malam ni lah, pagi ni Alhamdulillah kita berpeluang lah untuk menyambung kembali kitab ini. Okay, jangan lupa kitab kita, kalau agak-agak tu dah simpan lama kan, di rak-rak ke apa, sila buka kembali. Dan hari ini kita akan menyambung perbincangan hadis yang ke-30. Maknanya hari ini kita akan masuk dalam perbincangan ini. Sebab di Masjid Asyakirin untuk kitab ini hadis yang ke-29 dah habis kan perbincangannya. Sebab saya catat ni 12 Mac lah pertemuan kita yang terakhir. Itu kuliah saya yang terakhir, kemudian esoknya masjid pun ditutup. Okey, baik. Tapi tak apa. Hari ini kita akan masuk kepada perbincangan hadis yang ke-30. Hadis kita yang ke-30 bertajuk Hak-Hak Allah Ta'ala. Okay, muka surat 279. Baik, hadis ini dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, baginda bersabda, Inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan fardu-fardu, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan juga telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Juga mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya, dan mendiamkan beberapa perkara sebagai satu rahmat bagi kalian dan bukan kerana lupa, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Hadis ini riwayat Ad-Darqutni. Hukum hadis ini adalah hasan, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab. Baik, menurut kepada Ibn As-Sam'ani rahimahullah berkenaan dengan hadis yang baru kita baca tu tadi, beliau mengatakan siapa yang mengamalkan hadis ini, maka sungguh dia telah menghimpun pahala-pahala dan aman, maknanya dia terlepas dari siksa. Kerana siapa yang menunaikan fardu dan menjauhi apa-apa yang diharamkan, lalu berhenti pada batasan-batasan yang ditetapkan, serta tidak mencari-cari apa yang terluput darinya, maka menurut Ibn As-Sam'ani di sini, dia telah memenuhi bahagian-bahagian keutamaan dan telah memenuhi hak-hak dalam agama, kerana syariat-syariat tidak keluar dari jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis ini. Okey, so kita lihat begini muslimah. Hadis ini dia mengandungi hukum hakam tentang agama, iaitu kalau tadi kan kita baca Nabi SAW menyebutkan tentang perkara yang Allah fardukan, tentang batas-batas yang telah Allah tetapkan, tentang perkara yang Allah haramkan dan perkara yang Allah diamkan. Jadi menurut Ibn As-Sam'ani, sesiapa yang mengamalkan hadis ini, iaitu berpegang kuat dengan hadis ini, dan mengamalkannya, maka dia adalah orang yang layak untuk mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya ialah bukan setakat kita baca
lalu kita faham hadis itu dan kita pegang gitu saja kan, kita beriman begitu saja, bermakna kita beramal dengan hadis ini. Bila Allah kata tentang perkara yang fardu, kita buat perkara yang fardu. Bila Allah kata tinggalkan perkara yang haram, kita tinggalkan perkara yang haram. Bila Allah kata tentang batas-batas Allah tadi kan, kita jaga batas-batas Allah. Di sinilah bermakna kalau betul-betul kita mengamalkan hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis itu tadi kan, bermakna kita layak untuk mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Jadi ini adalah pendapat daripada Ibn As-Sam'ani rahimahullah. Baik, terus kita masuk kepada syarah hadis di sini. Hadis Abu Sa'labah pada muka surat 280 hadis Abu Sa'labah radhiyallahu an membahagi hukum-hukum Allah kepada 4 bahagian. Kalau kita rujuk balik kan dalam pembacaan hadis kita tadi, dalam hadis ni ada 4 bahagian hukum yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang fardu ni perkara yang wajib fardu. Kedua, apa-apa yang Allah haramkan. Ketiga, batasan-batasan Allah. Dan keempat, perkara yang Allah diamkan. Dan keempat-empat perkara ini, ia adalah mencakupi keseluruhan hukum-hukum hakam dalam agama kita. Okey, hukum hakam dalam agama kita. Jadi dalam agama kita ni ada 4 perkara itulah, ada merangkumi 4 perkara tersebut. Dalam agama kita ada perkara yang telah Allah tetapkan kan, iaitu berkenaan dengan perkara yang wajib. Kemudian Allah tetapkan perkara yang haram. Lalu ada batas-batas yang juga telah Allah tetapkan. Dan keempat, kita juga dapati ada hukum-hukum yang Allah diamkan, yang Allah tidak berikan halal ke haram ke apa kan, tidak Allah tetapkan sedemikian. Jadi dalam hadis ini dia merangkumi kesemua hukum-hukum tersebut. Dan kita akan pergi satu demi satu. Dan hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan 2 perkara. Iaitu pertama ialah berkenaan dengan perkara fardu. Perkara fardu ni adalah perkara yang wajib. Kita semua faham tentang hal tersebut. Kalau kita baca di sini, diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali berkenaan dengan perkara fardu itu tadi. Dikatakan begini, mengenai yang fardu, dikatakan maka ia adalah apa-apa yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya dan Allah wajibkan mereka untuk melaksanakannya, seperti solat, zakat, puasa dan menunaikan haji. Ini adalah perkara-perkara yang wajib. Dan banyaklah perkara-perkara wajib yang lain kan, seperti berbakti kepada kedua ibu bapa. Selain daripada itu ialah membayar zakat kan. Banyaklah hal-hal yang wajib yang lain yang tidak disenaraikan di sini. Tapi saya kira kita semua sedia maklum tentang hal-hal yang wajib itu tadi. Dan seterusnya, Imam Ibn Al-Qayyim di sini dia pergi terus kepada penerangan tentang hukum hakam yang haram. Sebab itu dijelaskan di sini, sedangkan apa-apa yang diharamkan adalah apa-apa yang Allah lindungi dan Allah larang untuk didekati. Okay, bila kita kata itu adalah haram, Allah larang untuk kita dekat. Dilanggar dan Allah juga larang, dan Allah juga perintah larang kita agar melanggar perkara yang haram itu tadi. Dan samalah dilanggar dan dilabrak, dia cakap bahasa Indonesia kat sini. Dilanggar maknanya tak boleh dekat, tak boleh langgar, tak boleh buatlah, senang kata sedemikian. Okey, untuk perkara-perkara yang haram. Baik, apa-apa yang diharamkan secara qat'i disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita akan discuss berkenaan dengan surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Dalam surah Al-An'am ayat 151 hingga 153, Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan kepada kita tentang 10 perkara. 10 perkara yang jangan kita buat. Okay, perkara yang diharamkan. Sebab itu kalau kita rujuk ayat ini, okay, terujuk ayat ini, dalam buku pun ada, masih lagi pada muka surat 280. Ayatnya panjang, 3 ayat, iaitu 151 hingga 153, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, iaitu kan Allah tusyriku bihi syai'a,
alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqqi dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini ayat 151 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Jadi di sini Nabi SAW diperintahkan supaya membacakan ayat ini kepada umat baginda SAW, iaitu tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atas kita. Baik, pertama dalam ayat ini Allah sebutkan alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Okey, ini yang pertama. Kita ada 10 ya, ada 10 perkara yang akan menyatakan tentang perkara-perkara yang haram itu tadi kan. Jadi yang pertama Allah sebut tentang syirik. Allah kata jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah dosa, perkara yang haram, dosa besar ya syirik ini. Dan apa maksud syirik? Jadi di sini saya pergi satu demi satu tentang perkara yang Allah haramkan itu tadi supaya kita jelas tentang hal ini. Baik, pertama Allah kata kepada kita ialah jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ini adalah perkara haram yang pertama Allah letakkan di tempat yang pertama sebagai peringatan kepada kita agar berhati-hati supaya tak masuk ke dalam perkara yang haram itu tadi. Jadi apa itu syirik? Saya kira kita dah banyak kali bincangkan dalam kuliah. Kan, tak silap saya pada hadis yang sebelumnya pun saya dah pernah discuss tentang perkara ini dan kita pun dah listkanlah, dah senaraikan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau nak lebih jelas di sini mungkin saya boleh pergi sedikit tentang maksud syirik, iaitu kalau kita rujuk dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan apa? Syirik inilah antaja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi wa du'aihi fala takhlus lahu fi talabi minhu wahdah. Iaitu ialah bila kamu menjadikan untuk Allah syarikan. Syarikan ni sekutu fi ibadatihi dalam beribadah kepadanya dan berdoa kepadanya. Maksud menjadikan Allah ni syarikan, sekutu tu ialah kita ambil sesuatu yang kita jadikan ia setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kita. Okey, contoh dalam kita beribadah kepada Allah, kita ada rukuk, kita ada sujud. Dan kalau kita lakukan rukuk dan sujud kepada makhluk Allah, ini bermakna kita telah melakukan kesyirikan. Okey, contoh kita rukuk dan sujud kepada pokok lah katakan. Okey, so hal itu maknanya kita letakkan pokok yang tak memberikan apa-apa faedah kepada kita, seolah-olah kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini maksudnya syirik. Kemudian kalau kita nak rujuk kepada pendapat Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, beliau mengatakan huwa ayyaj'alallahu niddan yad'uhu kama yad'u Allah aw yakhafuhu aw yarjuhu aw yuhibbuhu ka hubbillah. Maknanya dia kata syirik ni ialah bila dia menjadikan Allah samalah macam tadi kan kita panggil sebagai bukan tadi kan, sama sebagai, senang macam ni saya nak kata biar lebih jelas. Kita macam mana kita berdoa kepada Allah, macam itulah kita berdoa kepada dia. Macam mana kita takut kepada Allah, macam itulah kita takut kepada dia. Macam mana kita mengharap pada Allah, begitulah kita mengharap kepada dia. Dia ni maksudnya lah perkara yang kita sekutukan tadi. Kalau tadilah ambil pokok tu kan, takut dengan pokok tu sebagaimana kita takut kepada Allah. Kita takut dengan kita berdoa pada pokok tu sebagaimana kita berdoa kepada Allah. Yalah kan kadang-kadang ada orang dia berdoa kepada pokok, minta itu, minta ini dengan pokok kan. Itu berlaku dan kita lihat ia adalah satu perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Ini adalah perkara yang haram. Okey, tak boleh dilaksanakan. Baik.
So kalau kita lihat di sini berkenaan dengan syirik itu tadi, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain. Hadis dari Abu Dzar yang mana dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril." Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat. "Atani Jibril fabashsharani annahu man mata la yushrik billahi syai'an min ummatika dakhala al-jannah." Maksudnya, Jibril datang kepada aku lalu menyampaikan kabar gembira kepada aku. Yang mana Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati di kalangan umatmu dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Okey, kita mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, iaitu tidak buat perkara-perkara yang kita jadikan sesuatu setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi kan. Di sini malaikat kata tadi kepada Nabi, maka orang itu masuk syurga. Okey, kita mati dalam keadaan yang tidak mensyirikkan Allah, maka kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat, qultu wa in zana wa in saraqa. Nabi tanya kepada dia, meskipun orang itu dia berzina dan dia mencuri. Lalu apa kata Jibril? Meskipun dia berzina dan mencuri. Dan aku bertanya lagi, kerana tak puas hati kan, orang yang mencuri, orang yang berzina, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh masuk syurga. Nabi tanya lagi sekali, sebab perkara itu macam agak sedikit pelik bagi Nabi. Okay, jadi Nabi tanya lagi kepada dia, dia kata, ya, meskipun dia berzina dan mencuri. Dan aku bertanya lagi, meskipun dia berzina dan mencuri, 3 kali Nabi tanya kepada malaikat Jibril tentang hal ini. Dan malaikat Jibril kata kepada dia, kepada Nabi, meskipun dia berzina, mencuri, dan ditambah yang terakhir, dan walaupun dia itu minum arak. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga akidah kita. Okay. Kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, kita dalam banyak hadis Nabi SAW mengatakan, mana-mana antara kita yang mati dalam hatinya ada mafhum, dalam hatinya ada walaupun sekecil biji zarah daripada keimanan, maka dia akan masuk ke dalam syurga. So di sini ialah kita dapati orang yang mati dalam keadaan yang dia masih lagi beriman kepada Allah, tapi walaupun dia ada melakukan dosa-dosa yang tadi kan, dia tetap masih lagi ada potensi untuk masuk ke dalam syurga Allah. Yang jadi masalahnya lah bila dalam hati kita langsung tidak ada keimanan, bahkan bila ada keimanan itu tadi, kita melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghapuskan keimanan tersebut. Jadi bila itu berlaku, ini akan menyebabkan seseorang itu dihalang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab itu kalau kita lihat dalam surah, surah An-Nisa, kan, surah An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang yang melakukan dosa syirik, itu mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wa yaghfiru ma duna zalika, dan Allah mengampunkan yang selain itu. Sebab tu kan tadi malaikat kata tentang orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang mencuri, maknanya bila dia bertaubat Allah ampunkan. Okay. Kemudian di sini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi kan, wa may yushrik billah, dan siapa yang mensyirikkan Allah, faqad iftara ithman azima, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Dosa yang besar. Dan kalau kita mati dalam keadaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, maka dia telah mati dalam keadaan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya begini ya, muslimah, kita kalau ada buat perkara-perkara yang syirik ni, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Yang dimaksudkan tidak diampuni itu tadi ya, bila kita mati dalam keadaan yang sedemikian, mati dalam keadaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada beberapa perkara syirik yang kita buat di luar pengetahuan kita, bahawasanya perkara itu adalah perkara yang mensyirikkan Allah. Yalah, tak semua orang ada ilmu, tak semua orang ada pengetahuan kan, dan mungkin kita terbuat.
ataupun tanpa kita sedari kita buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudiannya bila kita tahu perkara itu adalah perkara yang syirik, maka cepat-cepatlah kita bertaubat dan tinggalkan perkara tersebut. Okey, jangan kita buat. Baik, seterusnya kalau kita nak masuk baliklah kepada ayat Al-Quran tadi berkenaan dengan perkara yang Allah haramkan. Allah sebutkan pada surah Al-An'am ayat 151. Pertama tadi kan alla tusyriku bihi syai'a, kita dah habis ya bincang berkenaan dengan syirik. Saya tak nak pergi panjang lebar berkenaan dengan hal itu. Kalau nak panjang lebar nanti kita tunggulah satu topik yang lain. Okey. So yang kedua saya masuk terus kepada wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berlaku baik kepada kedua orang tua. Maknanya di sini kalau kita menderhaka kepada kedua orang tua kita ataupun kepada kedua ibu bapa kita, maka itu adalah dosa besar. Okey, bila kita menderhaka kepada kedua ibu bapa kita ialah dosa yang besar. Jadi dengan ibu dan ayah ni kena jaga baik-baik perilaku kita, tindakan kita, ucapan kita kan. Sebab banyak dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya tentang kewajipan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini, dan kalau sekiranya ditinggalkan kewajipan tersebut, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam neraka Allah. Jadi ibu bapa ni dia merupakan kunci pintu syurga kita. Sebab itu ada dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi kata apa? Ibu bapa dia adalah penghubung kepada syurga, pintu kepada syurga. Terpulang kepada kamu, sama ada kamu nak jaga ataupun kamu nak hilangkan pintu syurga itu. Kan? Terpulang, nak buat apa? Tapi kalau jaga, maka itu adalah terbaik untuk kita. Sebab itu ada dalam sebuah hadis yang lain, dalam sebuah riwayat, saya riwayat saya lupalah riwayatnya. Cuma mafhum daripada hadis itu, Nabi SAW menyebutkan tentang ucapan malaikat Jibril yang berdoa ketika Nabi menaiki mimbar, dan pada masa itu ketika kaki Nabi menaiki pada mimbar yang kedua, malaikat kata apa? Rugilah, celakalah orang yang mana dia mendapati kedua ibu bapanya masih hidup, ataupun salah seorang di antara kedua ibu bapanya masih hidup, tetapi hal itu, keadaan ibu bapanya masih hidup tadi kan, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah. Lalu Nabi pun mengaminkan doa malaikat. Nabi kata faqultu amin, lalu aku katakan amin kepada apa yang doakan oleh malaikat itu tadi. Bermakna di sini muslimah yang saya kasihi sekalian, ibu bapa ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Ibu bapa ni nikmat sebenarnya yang Allah berikan. Kalau kita hilang, maknanya bila ada antara ibu bapa kita yang meninggal dunia, rasanya itu perit sangat. Rasanya perit. Kita mungkin kan ada antara kita yang menyesal kenapa masa hidup ibu kita ataupun ayah kita, kita ni tak cukup berbakti kepada dia. Tak cukup kita ni tak sempat, ataupun kita tak banyak menghabiskan masa kita dengan kedua ibu bapa kita. Jadi hal ini perlu diambil perhatian. Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita remehkan. Kita lihat ibu bapa kita sihat, kita lihat dia masih lagi boleh berjalan kan. Tapi di situ ibu bapa ni dia bukan hanya sekadar perlukan duit kita, senang kata gitu, perlukan duit kita, tapi dia perlukan perhatian, kasih sayang, dan juga sediakanlah masa untuk kedua ibu bapa kita, agar mereka ni tidak rasa terpinggir pada sisa-sisa usia yang masih mereka miliki. Dan ini adalah kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Sebab dalam surah Al-Isra pun Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan perkara yang sama, yang mana Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Maksudnya
dan Rabb kamu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Banyak yang menunjukkan kepada kita tentang bahawasanya ibu bapa ni tak boleh dibuat main. Antara azab yang Allah percepatkan kepada kita di dunia ini, iaitu Nabi kata ada dua azab yang akan Allah Subhanahu Wa Taala percepatkan kepada kita di atas muka bumi ini. Satu ialah bila kita menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Kedua ialah bila kita melakukan kezaliman, al-baghyu, bila kita melakukan kezaliman. Jadi dua perkara ini kena diberikan perhatian. Ada orang dia rasa bahawasanya sebab dengan ibu bapa ni dia boleh jadi dua perkara tadi tau. Kita kalau abaikan ibu bapa kita dah dosa besar kan tadi. Kita dah buat perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan. Kemudian dalam masa yang sama boleh jadi kita menzalimi kedua ibu bapa yang kita biarkan tadi. So ada dua perkara. Jadi dia makin bertambah dosa, perkara-perkara haram yang kita lakukan. Sebab tu kita ni kena jaga diri kita agar jangan buat satu perkara yang haram. Sebab satu perkara yang haram dia boleh jadi buat kita untuk pergi kepada perkara-perkara haram yang lain. Sebab itu di sini ada 10 perkara haram yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang mana saya kira insya-Allah kita akan masuk kepada setiap satu daripada perkara-perkara itu nanti daripada kuliah-kuliah kita yang akan datang. Cuma hari ini yang sempat untuk saya sebutkan pada masa yang begitu singkat, dalam keadaan yang begitu bukan cakap terpaksa, tapi dalam keadaan yang begitu tiba-tiba je kan, kena buat ni kan, kena menyampaikan dalam keadaan begini. Saya kira itu sahaja untuk hari ini yang mampu untuk saya sampaikan. Okey, insya-Allah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut tentang perkara yang kedua, ketiga, keempat sampailah kepada yang ke-10 yang Allah haramkan dalam surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Baik muslimah, itu saja untuk hari ini. Insya-Allah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.